pagi. Salam. Okey, terima kasih pada GLT Jekitan sebab jemput Kak Fida dan tahniah pada berapa partisipan 38 orang. Tahniah, tepuk untuk diri sendiri sebab anda hebat sangat. Di saat-saat orang tengah makan sedap, awak tengah Zoom meeting hebat ni. Ya. Nyamsing. Okey, kalau ikutkan GLT Jekitan cakap, Fida, you share tentang pengalaman you buat forever daripada mula sampai akhir, macam mana you buat. Okey, Kak Fida ni sebenarnya ada yang tak kenal Kak Fida ke? Cuba tulis 1 kat situ. Tak kenal Kak Fida? Tak ada. Semua orang kenal. Okey, GLT, Siti Rafida memang hebat. Okey. So kita punya GLT level 2. So sangat-sangat hebat. Mana ada orang tak tahu, semua pasti kenal dia. Okey, sambung balik dia cabaran ni. Anak tengah mengganggu. Ya. Okay, Kak Fida ni sebenarnya start forever daripada tahun 2013 bulan Disember, okey? Bulan Disember tu start forever. Tapi zaman tu zaman yang memang tak ada internet, tak ada smartphone, tak ada Zoom meeting, tak ada semualah. Senang cakap memang zaman kuno. Zaman dulu-dulu kan. Kan jadinya Kak Fida ni susah sikit nak bermula sebabnya Kak Fida tak ada ilmu sangat. Jadi Kak Fida ambil peluang macam mana tahu. Bila Sifu buat event, Kak Fida akan pergi. Tapi nak pergi jauh sikit sebab Kak Fida kat JB. Jadi Kak Fida kena pergi ke Kuantan dan Sifu kita tahu Sifu Datuk Desmond, JLT Juraida semua ada di pantai timur. Jadi Kak Fida kat JB ni Kak Fida ambil peluang macam mana? Contoh Kem Kepimpinan, Kem Klinai. Semua Kak Fida buat kat pantai timur. Masa Kem Klinai tu buat kat Terengganu. Kak Fida pergi. Masa kem kepimpinan pertama kali tu, Kak Fida join tu, Kak Fida naik bas tau. Daripada JB tu sampai kat Kuantan pukul 4 pagi, JLT Juraida ambil kat bas stand Kuantan, tidur sat rumah dia, besok tu pergi kem kepimpinan. Jadi atas kita tau. Kalau kita nak, kita tahu bila kita tak ada knowledge, kita tak ada ilmu, kita tak boleh cerita ke rakan kongsi kita. Sebab Kak Fida di Johor Bahru antara batch-batch yang pertama. Dan kebanyakannya kat sini masa tu bermula subline bukan daripada grup Datuk Desmond. Kita tahu Tom and Jacqueline. Jadi subline tu semua berbeza-beza dan mereka adalah orang Cina yang Kak Fida kata macam mana nak mula kita Melayu seorang jadi kita tak ada geng tau. Bila tak ada geng dia buntu. Tapi Kak Fida punya perangai lain. Kak Fida akan cari solution. Kak Fida tak duduk kat masalah tu lama-lama. Kak Fida cari solution. Caranya Kak Fida kena keluar daripada masalah tu. Kak Fida pergi ke kelas. Event tu jauh pun Kak Fida usahakan. Walaupun pada masa itu Kak Fida memang bukannya yang sangat senang lah. Macam kata JLT Jekitan tadi, Kak Fida bermula memang sangat susah. Nama Kak Fida pun dah blacklist. Kak Fida bukan orang yang banyak duit. Kak Fida bukannya yang mula terus letak 1,200 masa tu tak ada GST, 1,200 modal. Dengan nak di VIP tu Kak Fida sikit-sikit. Cara Kak Fida buat jualan, buat demo daripada rumah ke rumah, jumpa prospek, close 2 botol, Kak Fida pergi center, patah balik rumah, Kak Fida pergi center dengan naik kereta kancil. Masa tu tayar dia tu dah keluar benang putih. Bumper dah tanggal tau. Lepas tu dah keluar asap putih. Nampak tak betapa tak mampunya Kak Fida nak pergi servis kereta masa tu. Kalau awak orang semua dalam ni 38 orang, 39 orang dalam ni, kalau pakai kereta lebih baik daripada Kak Fida, maksudnya itu bukan masalah untuk anda tak berjaya. Itu bukan alasan. Kalau Kak Fida, kancil dah keluar dawai putih pun Kak Fida henjot aja pergi center Nusa Bestari masa tu, itulah yang paling dekat. Itu paling dekat pun 40 minit tau. Bukan paling dekat 15 minit ke 10 minit daripada rumah. Berbekalkan untung runcit yang Kak Fida dapat, Kak Fida masuk minyak. Kak Fida tak hirau langsung tentang makan. Kak Fida tahu ada duit nak top up handphone sebab nak telefon customer Kak Fida. Kemudian ada duit nak masuk dalam tank minyak kereta. Cukup lah. Untuk runcit Kak Fida buat itu.
Jadi Kak Fida belikan balik produk, berdikit-dikit Kak Fida naik untuk jadi VIP. Kak Fida buat 1 bulan saja, tak sampai 3 minggu. Konsisten 2 minggu setengah naik VIP. Dan selama 3 bulan berturut-turut Kak Fida buat macam tu berulang ke center sampai mak pening tengok. Mak kata kesiannya budak ni, kata dia. Mak Kak Fida kesiannya budak ni nak meniaga produk tak ada, ulang sebotol pergi. Bayangkan sebotol Arctic Sea tu customer nak, Kak Fida cakap sampai macam ni. Acik boleh tak bagi kita duit dulu, kita letak IC. Kalau Acik tak percaya kat saya lah. Nanti kita balik, kita hantar Arctic Sea Acik, kita ambil IC balik. Sampai Acik tu cakap, Fida jangan buat macam tu. Nanti ada polis kat tengah jalan, awak tak boleh nak bawa kereta pula ambil Arctic Sea Acik. Kata bawa je IC ni. Sampai macam tu tau, kita nak letakkan supaya customer tu trust dengan kita. Sebab kita tak ada produk kan, kita kena letakkan satu kepercayaan. Jadi Acik tu pun kata tak apa, bawa je IC, pergi ambil Arctic Sea dengan aloe vera Acik tu. So Kak Fida buat macam tu sampai macam tu tau. Kalau anda sekarang ada stok tapi tak nak meniaga, tak nak buat 3S, tak nak segi selling, tak nak pergi sponsoring, tak nak pergi servis customer, memang sangat rugi besar. Dan anda sebenarnya menolak tuah sebab produk Forever dia macam ada saka. Dia bercakap bagi pihak kita. Dia menjual diri dia sendiri. So kita cuma kepo-kepo je. Cakap sikit-sikit je. Kepo, closing. Kepo, closing. Kalau kepo-kepo membawang tu dosa. Ni kepo-kepo bermanfaat. Buat je lah. Kan? Kat mana-mana kepo. Kak Fida kat bawah pokok, Kak Fida kepo. Masuk dalam tandas jumpa orang tua, aku kepo. Pergi surau sembayang tengok makcik tu terhencot-hencot kaki, aku kepo. Tepi longkang pun aku buat demo. Jadi tak ada alasan. Itu Kak Fida lah dulu sebab Kak Fida old school. Jenis buat offline. Kalau macam anda, kekuatan anda adalah online, buat je lah hari-hari posting kat IG, kat Facebook, kat page, kat broadcast. Lepas tu kat WhatsApp group. Orang banyak lagi. WhatsApp mak janda ada, WhatsApp kereta ada, WhatsApp motor ada. Pergi posting aja. Mesti sangkut. Dalam 256 orang dalam WhatsApp mak janda tu, mesti ada satu mak janda perut boncit ke, mak janda tu masalah period tak teratur ke. Kan? Jadi yang penting rajin saja. Jadi kalau anda punya kekuatan adalah di situ, anda buatlah kekuatan Kak Fida offline. Kak Fida memang suka keluar jumpa orang. Musim pandemik ni Kak Fida terpaksa belajar sesuatu yang baru. Kak Fida kena belajar tentang Zoom meeting. Rupanya lagi senang buat kat rumah kan? Kak Lela kan? Ambil makan-makan pun boleh. So, kan? Tak ada alasan. Sebab zaman Kak Fida dulu, tanya GLT Jekitan, dia lagi lama. Memang kita tak ada smartphone, kita tak ada Facebook masa zaman-zaman tu tau. Lepas tu kita tak ada IG ke, Insta famous, lagi tak ada TikTok, lagi tak ada. Awak lahir zaman TikTok, tolonglah buat je TikTok tu sambil pegang aloe vera macam Kak Lela buat. Sambil nyanyi-nyanyi, sambil berzikir. InsyaAllah ada follower nanti. Mula-mula memang orang tak like, tapi lama-lama nanti ada stalker, dia jadi admire dengan awak. Kan dia admire, lama-lama dia terpaksa like. Aku terpaksa like dia ni hari-hari posting. Tak boleh tahan nak tengok dia ni like. Last PM tanya, Kak ni bisnes apa? Kan? Kita kena bina follower dan stalker. Stalker ni ada yang positif, ada yang negatif. Yang negatif biar pi dia. Yang positif tu kita tarik dia ramai-ramai. Buat online kena rajin. Jangan hari dia buat, esok tidur, lusanya berbuat. Masa tu momentum kita dah tak sama. Prospek kita pun keliru. Kita jangan takut orang tak beli dengan kita. Kita kena takut orang tak tahu apa yang kita jual. I tak tahulah you jual aloe vera. I jual aloe vera dah lama tau. Mana I tahu, you tak cerita, I belilah dengan kawan I. You dah kawan dengan I lebih 30 tahun tau. Kenapa you tak beli dengan I? You tak cerita. Itu maksud Kak Fida. Jangan takut orang tak beli. Takut kalau orang tak tahu apa yang kita jual. Brandingkan diri. Itu cara online lah. Brandingkan diri. Kalau cara offline pula, eyeball to eyeball. Depan-depan mata. Daripada mata turun ke hati. Gitu. Kan? Siti Rafida, okay, I nak tanya, okay. Masa you kat Johor, I tahu GLT Juraida dia adalah kat Kuantan. So okay, align you dengan you jauh. So okay, pertama,
biasa kita akan cakap, oh sebab kita punya upline okay, tak ada, okay, atau kita punya upline jauh. So, apa yang buatkan anda, okay, walaupun tak ada upline, walaupun tak ada duit, kenapa you masih, okay, share dengan Forever Living Business? Okay, what to make you, okay, continue doing Forever Living? Tak ada upline, you tak ada duit, kereta sudah, okay, itu jumpa, okay, rosak. Why? Kenapa? Sebab kita ada leader, okay, ada kereta, kita nak tahu why, kenapa you ada, okay, impian ini untuk nak berjaya. Okay, yang pertama Kak Fida ada dream, ada impian. Yang kedua, Kak Fida ada matlamat tau. Kak Fida ada matlamat yang jelas. Kenapa Kak Fida terpaksa buat Forever? Dan ini bersangkut paut dengan cerita Kak Fida yang Kak Fida sangat susah. Kak Fida kerja makan gaji tak cukup. Kak Fida pernah buat local company, habis duit, lepas tu nama blacklist. Berhenti pula jadi cikgu. Satu income pun tak ada. Kak Fida terpaksa bangkit semula jadi salesman. Jual kereta Pro 2, kereta Kancil, kereta Viva, semua tu. Semua jenis kereta aku jual. Termasuklah kereta sorong kalau orang nak pun. Kak Fida terpaksa serve hidup. Lepas tu Kak Fida diberi ujian jadi ibu tunggal. Rentetan cerita tu yang membuat Kak Fida ada impian yang sangat tinggi. Kak Fida ada goal setting, ada matlamat. Lepas tu Kak Fida ada tindakan. Kak Fida kena ada action. Kalau Kak Fida bermatlamat, Kak Fida berangan ada impian yang besar, tapi Kak Fida tak bertindak pun tak guna. Jadi walaupun upline Kak Fida jauh, tindakan Kak Fida tu mesti hari-hari. Sebab Kak Fida rasa mereka di sana, mereka sentiasa ada proven kejayaan. Sentiasa. Dan Kak Fida jauh ketinggian. Bayangkan JLT Juraida bulan kedua saja income dia sudah 9,000. Kak Fida bulan kedua tak buat apa lagi. Sekarang dia dah GLT, Kak Fida baru nak CBM level 2. Sedangkan Kak Fida dengan dia sebulan je join. Like, terlewat. Maksudnya dia bulan 12 awal, Kak Fida hujung. Nampak tak? So jauh tau Kak Fida ketinggalan. So maksudnya kat situ, Kak Fida tak ikut track orang. Tapi Kak Fida jadikan benda tu satu benda yang, kena semangat ni. Dia boleh, kenapa kita tidak? Kalau anda kata hari ni, alah bolehlah JLT Jekitan, dia dah lama. Alah bolehlah Kak Fida cakap, dia pandai cakap, dia dah berjaya. Awak tak tengok kami mula-mula dulu. Sama je macam awak. Sebab tu kami tak tengok track orang, tapi kami tengok proven kejayaan dia. Kenapa dia boleh dan kami tak boleh. Sebab tu Kak Fida tak tengok track orang tu, dia laju macam mana. Kak Fida tahu masanya akan sampai sekiranya Kak Fida terus istiqomah, tak toleh lagi belakang. Kan? Lepas tu Kak Fida mesti ada buat kesilapan. Bila kita sentiasa buat, kita akan berlaku kesilapan. So betul kan kesilapan tu? Belajar sesuatu daripada situ. Sebab tu kita banyak ilmu. Sebab kita berlaku kesilapan, kita betulkan. Berlaku kesilapan, kita betulkan. Sebab kita action hari-hari. Kita buat tindakan hari-hari. Lepas tu Kak Fida sentiasa repeat action. Maksudnya Kak Fida buat tindakan tu hari-hari. Buat lagi, buat lagi, buat lagi. Tambah bagus, tambah baik. Kak Fida tengok dia orang kat sana, kat Kelantan, kat Pantai Timur, upline Kak Fida semua pergi BO Star Dinner, pergi overseas. Masa tu kat Lake Tahoe USA, dia orang pergi Eagles Manager. Lepas tu cabut cek CBM. Aku kat Johor tak boleh tahan, panas. Kenapa awak nak? Orang yang tak panas, tak ada rasa panas macam tu, orang tak ada perasaan tau. Dia tengok upline dia berjaya, dia kata, alah tak apalah, rezeki dia. Kenapa macam tu? Alah biarlah, tak apa. Aku jadilah makan ikan kering je, dia makan ikan siakap. Tak nak rasa ikan siakap. Asyik tengok pokok kelapa sawit, dia sesekali nak tengok juga pokok pen. Betul tak? Orang pergi overseas, kita duduk kat bawah sawit. Upline Kak Fida cakap macam tu dulu, Nick Sarifuddin selalu dia bakar. Dek, engkau ni asyik tengok kelapa sawit aja. Bila nak ikut kawan pula? Kata dia. Mana boleh tahan? Oh, dia kata kena tengok pokok pen. Nanti kau ya. Aku cakap gitu. Nanti kau ya buat. Macam tu sebab tu. Lepas tu Kak Fida ni sentiasa bila kita repeat lagi, buat lagi tindakan, kita akan sukses, akan berjaya. So ada lebih kurang 7 step tadi. Dream, iaitu impian. Kemudian goal, iaitu matlamat. Kemudian action, iaitu tindakan. Ini yang Kak Fida buat Lepas tu mistake. Kak Fida akan lakukan juga kesilapan sebab Kak Fida masa tu orang baru. Jadi bila mistake tu Kak Fida betulkan balik kesilapan Kak Fida. Itu yang kelima, betulkan balik kesilapan. Kemudian yang keenam, repeat balik action. Buat lagi tindakan. Buat dan terus buat. Last kali mesti sukses.
confirm berjaya. Lambat ke cepat bergantung kepada momentum anda. Anda nak, dia pasti jadi. Itu je. Kalau kata nak, mesti jadi. Kata nak CBM. CBM macam tu. CBM, saya nak CBM. Jadi CBM. Tapi kalau tak nak, tak dapat lah. Begitu juga Eagle sebenarnya. Mindset kita ni main peranan tau. Gelombang 10 juta dalam ni, 10,000 dalam ni sel, dia akan mati cepat tau. Bila kita bagi tahu pada sel kita ni, kata kita malas. So sel yang tadi tu, dia dah mati yang 10,000 tu, dia akan hidup yang lagi 10,000, dia akan bagi tahu kawan dia. Dia ni malas. 10,000 tadi pun bagi tahu juga, saya malas. Tapi kalau saya kata, saya rajin, saya nak income, money come to me easily. 10,000 sel tadi, dia mati, dia bagi tahu lagi kawan dia, dia ni nak money come to me easily. Duit akan masuk. Macam tu juga, mindset kita main peranan. Banyak guna otak kiri, jangan otak kanan. Otak kanan ni emosi, otak kiri ni semua logik. Kak Vida ada satu cerita, betul tak Jackie? Kak Vida ada satu cerita apa dia tu Jackie? Okey, lepas tu I tahu memang I sudah kena dengan Siti Rafidah 6 tahun lah. So kita sudah sekarang lama. So I tahu memang sebab kita kat kehidupan kita, kita jumpa dengan leader ini, downline kita, dia akan bagi tahu, I punya rumah ada masalah ini, I ada masalah ini, I ada masalah ini, you sebab you bukan saya, so you tak tahu. Lepas tu you faham tak? Dia ada banyak benda. I pun tahu Siti Rafidah, dia banyak challenge, especially di keluarga. So I nak tahu macam mana boleh atasi ni, sebab dia bagi tahu alamak I tak boleh buat, so I rumah ada ini ada itu, siapa meninggal dunia, siapa I punya feeling. So ini yang menyebabkan I tak boleh capai 5 CC, ini menyebabkan I tak boleh capai Eagle Manager. Ada yang banyak. So how you handle it? Kalau ujian lah di saat Kak Vida belum bermula pun penuh dengan ujian dan cabaran. Kak Vida dah berjaya pun ujian dan cabaran. Kalau Kak Vida cerita, standby lah tisu banyak-banyak ya. Standby. Kak Vida ni memang banyak cabaran sebenarnya, tapi yang membuatkan fizikal dan mental Kak Vida kuat adalah anak-anak lah. Kak Vida ada big why yang jelas. Bila big why kita spesifik, tepat, jelas, kita akan kejar apa pun cabaran kat depan. Tapi kalau big why kita tu macam main-main, alah dapat tak apalah, tak dapat tak apalah, dia akan jadi macam main-main juga result kita tu. So Kak Vida ni kalau cabaran ikutkan Kak Vida memang tahun 2011 adalah zaman tahun kejatuhan Kak Vida. 2010 tu dah start dah. Kak Vida jatuh teruk Kak Vida jatuh teruk, business local company Kak Vida dah tak ada bonus, Kak Vida dah berhenti kerja jadi cikgu, Kak Vida ada banyak hutang yang perlu Kak Vida bayar. Pertama PTPTN, kemudian hutang kereta yang Kak Vida ambil tu masa zaman local company tu. Kak Vida ada ambil kereta mewah, konon-konon income masa tu 7-8 ribu, dah ambil lah kereta mewah. Padahal income 7-8 ribu tu dia akan turun pada 2 ribu. Kenapa jadi macam tu? Sebab produk keras, tak ada repeat sale. Lepas tu nak pergi cari orang yang buat bisnes dengan kita, mesti suruh orang tu buat loan, baru income kita besar. Dan tak semua orang mampu macam tu. So konsep dia memang sangat susah dan complicated. Sebab tu Kak Vida rasa macam walaupun susah aku buat juga. Apatah lagi yang senang kat Forever ni. Rugi bapak lah kalau tak buat betul-betul. Kan? Jadinya maksudnya kat situ bila Kak Vida dah berhenti cikgu, Kak Vida ada hutang yang banyak. Kak Vida ada hutang dengan kerajaan Kak Vida ada hutang loan peribadi masa tu. So hutang Kak Vida banyak. So Kak Vida tak ada pilihan. Kak Vida terpaksa serve bangkit semula untuk teruskan hidup. Sebab Kak Vida ada 2 orang anak dan masa tu juga Kak Vida diuji sebab jadi ibu tunggal. Kalau ikutkan Kak Vida ni jadi ibu tunggal sampai 2 kali tau. Jadi ibu tunggal masa tu Kak Vida ada anak kecil 2 orang, abang dengan kakak yang umur dia sekarang dah 18-14 tahun. Zaman 2010 tu dia masih kecil lagi. Baru 9 dengan 6 tahun. So Kak Vida terpaksa bangkit semula. Itu yang Kak Vida kata, Kak Vida jual kereta dalam masa yang sama. Bila duty tu, tebar flyers tu, Kak Vida tebar sekali flyers Forever. Pergi rumah ke rumah, masuk taman ke taman, sampai kena kejar anjing tau. Lepas tu setiap kali buka booth tu, Kak Vida memang tiap-tiap minggu buka booth.
dataran pasar lambak Pontian tu. Memang Kak Fida tiap-tiap minggu. Dan kita tahu orang yang datang tu, orang Pontian ni tak besar. Orang tu juga. Tapi Kak Fida buka juga tiap-tiap minggu. Pasang konopi. Sampai satu tahap tu, dataran tu dia dekat dengan tepi laut. Masa tu hujan lebat gila. Lepas tu konopi Kak Fida terbang. Botol-botol aloe vera Kak Fida pun terbang. Kenapa botol aku terbang? Sebab botol kosong yang Kak Fida display. Kak Fida tak ada duit yang banyak untuk beli stok masa tu. Tapi Kak Fida berusaha untuk display banyak-banyak supaya orang nampak, wih cantiknya, nak tahulah botol apa tu. Nampak tak? Pungut balik botol tu sebab aku sayang. Aku sayang, aku pungut balik, simpan. Angkat balik konopi tu, betulkan balik. Kan duit beli yang baru tak ada, betulkan balik. Masa tu Kak Fida tak ada tahu suami yang sama-sama berjuang dengan Kak Fida. Kak Fida sendirian. Yang ada kawan-kawan je yang sama-sama meniaga kat tapak dataran tu. Masa tu. Lepas tu Kak Fida bangkit semula. Pada setahun tau Kak Fida buka booth setiap Jumaat Sabtu. Jumaat Sabtu tiap minggu. Lepas tu Kak Fida akan duty kat mana? Kak Fida tahu hari Isnin Pasar Lambak Bandar Pontian. Hari Selasa Pasar Lambak kat Serkat pagi pukul 9. Kat situ Kak Fida duduk buka table flyers kereta, table flyers aloe vera sambil buat demo. Bos Kak Fida, Kak Pro 2 sikit pun tak marah. Dia tahu. Dia kata Fida walaupun dia buat forever, dia jual aloe vera tapi sale dia kat Pro 2 tetap TikTok. Macam mana dua kerja Kak Fida boleh buat sampai Kak Fida fokus macam tu. Forever Kak Fida boleh buat sale 5cc tak pernah culas. Kemudian buat jual kereta 4 biji pun Kak Fida tak pernah culas. Jadi bos Kak Fida tak boleh marah. Dia kata, aku nak marah macam mana? Dia buat kerja bagus. Lantak dia lah nak jual apa. Macam tu. Kan? So kat setiap Pasar Lambak, hari Rabu kat Sanglang, hari Khamis pula kat Kukup. Tengok, ada tempat-tempat dia aku ingat setiap pukul berapa. Perjuangan Kak Fida 2 tahun pertama tak payah lama lah. You all struggle 2 tahun je. Start bagi peluang kat diri, bersungguh-sungguh, jangan toleh belakang lagi 2 tahun. Masuk tahun ketiga, you are money magnet. Duit tu dah jadi passive income dah. Masuk tanpa henti. Masa tu akan jadi pening. Pening banyak duit. Serius Kak Fida cakap, ini baru je sebulan join. Customer tak beli dah down. Alah tak nak berniaga lah Kak Lela. Dia tak nak beli dengan saya. Siapa yang rugi? Kak Lela tetap kaya raya. Engkau lah rugi sebab kau berhenti. Sikit-sikit punya hal cincai je. Apa sangatlah kan. Kalau dia tak nak, kita next. Go next. Orang tak nak, biarkan. Kita cari orang yang nak. Dan ramai lagi kat luar sana tak tahu pasal forever. Lepas tu Kak Fida diuji lagi tentang suami kan. Banyaklah. Dah berjaya pun Kak Fida diuji lagi masa tengah mengandung Syamani yang tadi nangis tu. Tu anak Kak Fida tu umur dia 7 bulan dalam perut. Kak Fida diuji. Suami Kak Fida kena tangkap. Masa tu dah berjaya tau. Macam mana Kak Fida boleh hadapi keadaan bawa kereta, pergi hospital sendiri, beranak sendiri kan. Dengan keadaan darah dah bleeding masa tu Kak Fida drive pergi hospital. Kak Fida tak cerita dengan semua orang tapi dalam grup jangkitan ni aku tercerita pula sebab jangkitan punya soalan tu. Kan? So maksudnya kat situ kalau dalam WhatsApp I ada bagi tahu memang Rafida adalah salah seorang perempuan yang I sangat-sangat respect dan dia adalah idola saya. I tahu dia memang suami, walaupun kena tangkap, walaupun dia seorang, dia tak ada cari apa alasan bagi diri sendiri. Forever living I tak boleh buat. I tak ada suami. Tak ada. I tengok memang tak ada. That's why I bagi tahu, I yang jumpa. That's why kenapa dia adalah idola saya. Why? Because sangat-sangat tough. That's why kadang-kadang kita fikir kenapa forever living ini bagus, banyak yang ada kereta bagus, ada rumah bagus. Why forever living tak berjaya? I rasa dia tak ada big why dan Zun serasa. This one is I think always. I don't know why. That's why kenapa I nak jemput Rafida share dengan kita sebab dia punya case
very touching. Memang I dengar I pun memang nangis. That's why I nak jemput sharing lah. Sebab masa tu walaupun Kak Fida diuji macam tu Kak Fida tetap CBM 2500cc di Dubai. Itu adalah hadiah di mana untuk Isya Amani lah. Even Kak Fida susah masa mengandungan dia daripada awal sampai ke akhir, Kak Fida dapat juga capai CBM. Kak Fida kuat kerana dia ada bersama Kak Fida dalam perut Sebab tu kalau tengok dia sekarang, dia pandai sangat cakap macam Kak Fida juga sebab banyak cakap. Lepas tu dua kuat menjerit macam Kak Fida juga kuat menjerit. So kat situlah hadiahnya sebab cabaran tu tetap ada. Semua ujian Allah tu berbeza-beza. Jadi apa yang kita kena buat, kita cari solution. Bukan kita nangis, menyendiri sampai bunuh diri. Tak guna macam kita tak ada pedoman tau dalam hidup. Macam kita tak ada Allah. Macam kita tak ada Tuhan nak minta tolong. So kalau tak ada sesiapa pun nak minta tolong, di zaman Kak Fida diuji suami buat perangai macam tu sampai kena tangkap, seorang manusia di Forever Living pun tak tahu masalah Kak Fida. Termasuk Jackie Tan. Yes. Sampailah isu tu, orang dah banyak kali tanya, mana pergi suami tu? Mana pergi dia? Kenapa dah tak nampak? Kak Fida dah tak terjawab dah. Sampai satu event tu Kak Fida bagi tahu terus terang. Jangan tanya lagi, ini jawapan Kak Fida. Sebab ramai yang tanya, ramai yang PM, ramai yang tanya depan-depan. Ada yang segan nak tanya pun ada. Tapi hint-hint macam tu lah. So Kak Fida seorang pun tak tahu. Kak Fida sikit pun tak tunjuk. Jangan ada masalah, pergi up kat Facebook. Itu sebenarnya dah meruntuhkan reputasi anda sebagai leader. Orang tak respect nanti. Ada masalah rumah tangga, pergi up kat Facebook. Kak Fida masalah rumah tangga Kak Fida sangat kritikal. Sebab dia melibatkan keselamatan, dia melibatkan kemudaratan, dia melibatkan anak-anak, dia kes dadah tau. Dia sangat memang sangat besar kes tu. So maksudnya kalau Kak Fida rasa Kak Fida ni emotional, mungkin Kak Fida dah cerita ke Datuk Desmond ke, Kak Fida cuba cari solution. Selagi mana mampu cari solution untuk selesaikan. Sampailah satu tahap dah tak boleh selesai, okay by the end ini. Kita cari solution, bukan nangis. Boleh nangis tapi minta tolong dengan Allah. Nangislah puas-puas pun. Minta tolong dengan Allah. Kalau orang Islam, Kak Fida ajar selalu solat 1/3 malam. Lepas tu, buat solat 1/3 malam tu di saat frekuensi kita sama dengan alam, pokok tengah sunyi, waktu tengah sunyi, masuk alfa 8 sebelum tidur tu tengah mamai-mamai, itu adalah waktu mustajab berdoa. Sebab tu Kak Fida minta, Kak Fida dah rasa macam Allah Ta'ala tu duduk depan Kak Fida. Kak Fida sentiasa berinteraksi dengan dia. Masalah Kak Fida sangat besar. Kalau anda ada masalah kecil-kecil je, insya-Allah berdoa saja Allah Ta'ala izinkan. Allah Ta'ala ada, dia nak tolong anda. Cari solution bila ada masalah. Jangan menyendiri, jangan bunuh diri. Pergi cari circle yang positif. Siapa kawan yang boleh kita percaya untuk kita luahkan. Mungkin pada mak kita ke. Kalau awak rasa awak percaya dengan JLT, Jackie Tan, tak ada masalah berkongsi cerita dengan dia. Yang penting dengan up. Bukan dengan subline kiri kanan. Tu salah. Tu dah salah, dah langgar rule. Bukan cerita dengan subline kiri kanan. Ada masalah, tengok upline anda siapa. Up ke atas. Kalau upline yang ini tak boleh tolong, kita pergi yang kedua. Yang pertama. Dan seterusnya sampai ke atas-atas. Mungkin sampai kat Jackie Tan je, insya-Allah anda akan dibantu. So cari solution, jangan duduk kat masalah. Kalau rakan kongsi kita datang cerita tentang masalah pun, jangan duduk dalam masalah dia. Cuba, kalau kita tak boleh nak bantu, kita bagi nasihat saja. Tapi jangan duduk dalam masalah dia sehingga benda tu jadi membawang. Kita tambah lagi, bagi panas apa semua, itu tak jadi apa. Ini sebenarnya masalah ni nampak macam simple. Tapi kalau dibiarkan, dia boleh jadi besar dan masa inilah kita nampak network kita pelan-pelan mati. Sebab masalah peribadi campur aduk dengan bisnes. Business is business. Masalah peribadi tolak tepi. Settlekan kat rumah siap-siap. Kalau nak keluar berdemo, bergaduh laki bini kat rumah, sampai je pegang kat steering kereta, astaghfirullahalazim, ya Allah ya Tuhanku, redakan kemarahan aku ni. Okay, closing. Hantar gelombang yang baik-baik pada customer kita. Closing, straight kencing manis. Orang ni VIP. Kak Fida macam tu. Setiap kali nak keluar memang Kak Fida sentiasa nak bertekak dengan suami. Zaman dululah, zaman masa tu. Sebab orang yang kita tahu, orang yang dalam keadaan dia high macam tu, dia memang tak normal. Dia abnormal. Dia tak boleh fikir benda yang baik dan benda yang tak baik. So Kak Fida sentiasa
positifkan diri. Kalau kita tak positifkan diri kita buat demo, nanti prospek kita nampak. Aloe vera ni untuk usus. Prospek pun, alamak, dia ni marah aku ke apa? Macam tu. Kan, sebab kita teremosi. Kita terbawa-bawa. Jadi selesai kan. So itu rentetan cerita lah. Banyak sebenarnya dan Kak Fida memang terpaksa kuat sebab anak-anak. Big Y Kak Fida adalah anak-anak. Walaupun Kak Fida diuji dengan pelbagai cabaran, orang yang paling kita sayang, Kak Fida tetap CBM setiap tahun. Pada tahun itu Kak Fida CBM. Tahun depan, masa tahun 2019 pun Kak Fida CBM. Walaupun pada masa tu Kak Fida ibu tunggal lagi dan Kak Fida jumpa Azlan je, Kak Fida kata ini adalah hadiah honeymoon kita. Bulan madu kita. Tahun pertama kahwin, terus bawa dia pergi Sweden. Baru betul isteri macam tu, isteri misali bawa suami pergi overseas. Kan? So nampak tak? Jangan jadikan masalah tu satu bebanan. Cari solution. Hadap secara positif. Cari solution. Cari macam mana jalan penyelesaian. Okey, ada soalan lagi tak Jackie? Okey. Lepas tu sebab memang Rafida memang kat Forever Living. Actually tak payah level 2 sudah kaya. Memang sudah kaya. Okey. Sebab kita ada leader yang sudah ada buat Forever Living, ada tak sengaja pergi kepada zon selesa. So apa yang tips-tips Rafida bagi kita tahu jangan di zon selesa. Walaupun ada duit mesti nak kerja dengan kita punya impian level 2, level 3 GLT. Okay, macam Kak Fida cakap lah, kita kena, BY tu kena spesifik. Macam mana kita nak buat dia spesifik? Okay, mula-mula Kak Fida join Forever, Kak Fida adakan satu kertas A4 yang Kak Fida tulis siap-siap. Kak Fida punya BY. Tahun pertama Kak Fida nak apa, tahun kedua Kak Fida nak apa, tahun ketiga Kak Fida nak apa, keempat Kak Fida nak apa, kelima Kak Fida nak apa sampai sekarang. Okey. Tahun pertama dan tahun kedua adalah tahun Kak Fida release semua hutang. Dan Kak Fida ada satu ibu yang memang kuat membebel, dia cakap, "Long ada duit, jangan beli handbag. Jangan beli baju. Jangan beli. Ketepikan semua selera-selera tu. Baju kau ada 2 gobok kat rumah tu tak berpakai." Kata dia. "Jangan beli lagi," kata dia. Mak Kak Fida hari-hari membebel. Pum. Dia pasak kat kepala ni. Bayar hutang. Jadi sebab itulah 2 tahun saja dengan Forever, Kak Fida dapat riliskan semua hutang Kak Fida bernilai lebih kurang 174,000. Kak Fida bayar cash lansam. Dengan duit Forever 100%, tak ada duit lain. Okey, hutang loan peribadi Kak Fida, dulu Kak Fida pinjam 17,000, kena bayar 29,000 sebab interest. Nama memang dah blacklist ke parit ke laut. Tak pernah bayar 8 tahun, bayangkan interest naik daripada 17,000 kepada 29,000. Kak Fida bayar lansam letak atas meja Al-Raji kerana Al-Raji taman molek. 29,000 Kak Fida dapat rebate 3,000. Jadi kat situ Kak Fida bayar cuma 26,000 sahaja. Rebate 3,000 je, okey? Itu pun minta. Letak atas meja tebal macam ni. Yang kedua pula hutang Kak Fida punya kereta. Walaupun Kak Fida dah pulang, kereta dah lelong, Kak Fida ada outstanding balance lagi. Outstanding balance tu asalnya 20,000 saja, tapi disebabkan tak bayar naik kepada 55,000. Kak Fida tak boleh nak cakap apa dah. Sebab masa tu Kak Fida nak try submit verifier, tak boleh. Kak Fida rasa macam dah release nama kan sebab kereta dah pulang. Kan? Rupanya ada outstanding balance yang interest dia daripada 20,000 sampai 55,000. Kak Fida dapat rebate 5,000. Jadi Kak Fida bayar lansam duit Forever atas meja Kerani Public Bank Bandar Sunway 50,000 sambil menitis air mata. Mak cakap jangan nangis. Duit Forever memang kau cari, mak suruh bayar hutang. Mak ikut masa tu. Jangan nangis. Sedih, duit banyak gini kasih kat dia. Ni duit simpan ni mak. Cakap, jangan nangis, berhenti nangis. Kerana tu cakap, puan, kata dia. Aku asyik nangis je Jackie, nampak je aku macam ni tapi aku memeh.
Cengeng semua ada. Tahu tak? Nangis. 50,000 banyak gini tau. Banyak gini. Jangan nangis kata mak. Memang forever punya duit. Mak suruh bayar hutang dulu. Lepas tu PTPTN. Lebih kurang dalam 15 ke 16,000 macam tu. Bayar langsam juga. Lepas tu adalah hutang kok memot, hutang orang, hutang Bangali kain, jual kapet. Hutang kedai motor, hutang ambil tayar tak bayar. Dah pakai tayar orang tak nak bayar. Orang tu telefon je tayar bila nak bayar, tayar bila nak bayar. Aku pun bayarlah tayar dia 2 tayar kan. Tayar kan kereta. Weh lawa Kak Fida. Lah pasal tak ada duit. Cakap kena confident nak Amalina. Cakap saya bayar petang ni. Pasang je tayar tu sebab dah terdesak tayar kereta nak cek makan. Dah keluar dawai. Uncle pasang je. Saya bayar cash petang ni. Dalam pukul 5 je saya bayar dengan uncle. Sekali yang pergi ambil kereta tu adik Kak Fida. Uncle tu takut. Kata nanti dia petang dia datang lagi. Aku pandai main wayang kan. Lepas tu uncle tu telefon. Mana? Bila saya mau bayar? Bila saya mau bayar? Aku bayar lah. Mak cakap pergi bayar. Hutang dengan mak. Hutang adik-beradik. Banyak hutang. Sebabkan hutang adik-beradik ni, adik-beradik tak bertegur sapa dengan kita. Itu cabaran juga tau. Hutang dengan mak mak membebel-bebel itu juga adalah tekanan daripada stres. Kau ada hutang dengan mak gini-gini tak bayar kan. Hutang dengan sepupu ke sebab tu jangan hutang dengan orang. I buat forever ni Kak Fida jadi satu benda yang Kak Fida belajar. Kak Fida tak akan berhutang. Selagi mana aku tak mampu, aku simpan je impian tu. Satu hari aku mampu, aku beli cash. Tak payah hutang dengan orang nak pinjam sana sini kita tak payah. Ya, sungguh. Sebab dia boleh menyebabkan kita stres. Itu sebahagian yang menyebabkan hidup kita tak sempurna. Tidur tak lena. Telefon sana, telefon sini. Okey, lagi Jackie? Ya. So lepas payah, lepas payah semua hutang semua settle. Sudah enjoy. Settle. Enjoy. Okay. Kenapa nak pergi level 2 lagi? Ya, tahun ketiga Kak Fida dapat duit CBM, Kak Fida beli tanah. Kak Fida beli tanah 5,000 persegi, tanah lot, harga dia 85,000, 100% juga duit CBM. Duit CBM masa tu dapat lebih kurang 8,000 USD darab dengan 4, lebih kurang dalam 32,000. Kak Fida ada simpanan kat tabung haji. Bila Kak Fida dah release hutang, Kak Fida simpan duit sebulan lebih kurang 10,000 kat tabung haji. So pada tahun tu dapat je cek CBM. 2018 Kak Fida terus beli tanah sebiji. Tanah sebiji campur dengan duit simpanan. Okey, kemudian tahun keempat Kak Fida start buat kedai untuk anak Kak Fida. Sebab tu Kak Fida ada CBM Barbershop. CBM Bekam dengan CBM Spa juga. Dan spa Kak Fida tu by appointment lah sebab Kak Fida tak sempat. Siapa nak masuk spa Kak Fida tu memang 100% product forever tapi by appointment. CBM Barbershop itu adalah kedai untuk anak Kak Fida sebab anak Kak Fida ni tak suka nak belajar. Dia malas nak belajar. Dia memang jenis orang bukannya tak pandai, dia pandai tapi dia memang malas nak belajar. Dia tak sama macam adik dia yang perempuan. Dia punya keputusan peksa F. Lama-lama Kak Fida cakap kau pergi duduk kat 7E sana. Sebabnya kau punya result SPM semua 7E. E tu, dia kata E tu lulus 1,000. F yang fail je Kak. Allah aku cakap kau ni. Lepas tu Kak Fida buatkan dia CBM Barbershop sebab dia minat benda yang style-style. Dia minat pakaian fashion. Dia minat potong rambut orang, dia minat dia handsome lah, senang cakap dia handsome, dia ada rupa. Dia minat yang tu. Sebab tu Kak Fida buatkan dia CBM Barbershop tu dan 100% duit forever. Kedai tu juga dalam tu semua hasil duit forever. Dan lepas tu Kak Fida beli rumah 2 tingkat yang Kak Fida duduk sekarang. Lepas tu dalam masa yang sama tahun Kak Fida beli rumah tu adalah tahun Kak Fida kahwin dengan Azlan. Tak lama bulan 9 Kak Fida kahwin dengan dia, bulan 10 rumah kami lulus. Memang rezeki dia betul. Lepas tu awal tahun 2019 Kak Fida dapat beli GTR tu, Audi. Sebelum ni Kak Fida bukan tak submit tau kereta ke rumah, tak pernah lulus Jackie. Padahal nama dah release daripada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga tu pergi submit tak boleh. Agaknya dia cakap tak boleh. Allah Ta'ala dia kata aku dah susun cantik-cantik. Ada time dia nanti. Sebab kalau tahun ni aku luluskan, nanti orang tu minta harta sepencarian. Kau susah. Betul tak? Kan Allah Ta'ala disusun cantik-cantik. Jadi jangan risau. Susunan tu dah ada untuk awak.
Awak buat je lah Kak Forever ni. Lepas tu Kak Fida tak sangka pula Sleep Forever ni gila lah. Setahun sekali boleh beli kereta. Ya, sungguh. Setahun sekali boleh keluar kereta baru. Kak Fida baru je keluar kereta JTU 933. Starek lepas. Full spec kan Starek tu. Lepas tu lepas satu nombor plate baru UPM 9333. Yang tu UPM 933 tu soon. Tahun 2021 nanti. Tu memang akan keluar kereta BBK. Ya. So yes, that's why okay, kita memang tahu tahun ni level 2 Siti Rafida punya check at least 300-400 ribu ke atas punya. Wah, Masya Allah. Kak Fida plan dapat je ni. Kak Fida memang nak buat rumah yang kat tanah Kak Fida usahakan tu. Tanah tu ada kelapa sawit. Kak Fida nak buat sebiji rumah paling besar, banglo paling besar. Kak Fida nak tutup mulut semua orang yang selama ni kata anak siapa lah tu tayar kereta dia dah macam tu, bumper dia kereta berasap, tak reti nak betul kan. Lepas tu orang mengata kita kan kita susah. Memang ramai orang tak suka dengan kita, orang mengata kita. Kak Fida nak buat sebesar-besar rumah kat tanah tu sebab dekat dengan rumah mak, biar orang lalu dia tanya, rumah anak siapa lah tu? Rumah siapa lah tu? Macam tu. Lepas tu Kak Fida nak buat sebiji surau yang dekat dengan rumah tu. Memang surau tu dah lama daripada zaman Kak Fida sekolah lagi. Surau tu macam nak roboh dah. Surau tu old school, papan dah sengit-sengit dah Kak Fida nak buat kat situ. Sebab surau tu dekat dengan rumah Kak Fida. Jadi Kak Fida nak sembahyang jemaah dengan Azlan senang ke sana. Itu niat Kak Fida dapat duit check CBM level 2. Sebab tu Kak Fida kata waktunya akan tiba sebab Kak Fida dah visualize kan. Kak Fida dah buat bayangan rumah Kak Fida tahun lepas. Masa tu Kak Fida dah buat bayangan. Tahun 2020 ni aku mesti setting betul-betul dapat CBM level 2. Sebab awal tahun je dapat check je aku nak buat surau kat sini. Nak buat surau tu surau batu lah. Tak nak papan. Papan kan dia lama-lama sengit nanti roboh kan. Lepas tu aku nak buat rumah aku. Kak Fida dah visualize kan. Setiap malam. Kak Fida punya perangai sebelum masuk Alpha 8. Alpha 8 ni adalah waktu tidur kita mamai-mamai. Itu Alpha 8. Visualize kan apa yang anda impikan. Nanti jadi kenyataan. Sebab tu bila nak masuk Alpha 8, tengah mamai-mamai, jangan marah anak tau. Anak tu kata kalau awak marah dia, contoh tidur cepat, besok mesti bangun lambat. Besok betul dia bangun lambat. Jangan degil, jangan nakal, pergi tidur. Betul-betul dia nakal. Waktu Alpha 8 ni, nasihat Kak Fida waktu mamai-mamai dah nak tidur tu, eloknya kita visualizekan benda yang kita impikan. Kita visualizekan besok nak jumpa prospek, orang ni close VIP, 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 VIP. Macam tu. Selalu buat Alpha 8 sebelum tidur. Kak Fida sebelum tidur, Kak Fida dah ada jadual untuk esok. Esok tu Kak Fida nak buat apa, Kak Fida dah visualize kan. Kak Fida dah hantar gelombang tu. Closing, 2 sisi, 4 sisi. Sebab Kak Fida punya setting goal, KPI Kak Fida, cash tu setiap hari, bukan setiap bulan. Kak Fida punya KPI, contoh Kak Fida nak PNM duduk kat Platinum. Okay, Platinum kita tahu 100 sisi. Okay, Kak Fida akan bahagikan dengan 30 hari. 100 sisi. Kalau you nak 100 sisi, you letak 100,5. Atau 200. Jadi kalau jatuh sikit masih lagi di paras selamat. Okey? Contoh Kak Fida letak 150 sisi bahagi dengan 30 hari, Kak Fida kena ada 5 sisi satu hari. 5 sisi satu hari, tak kira lah datang daripada mana. Orang ni beli 0.500 ke, orang ni 2 sisi ke, orang ni 1 sisi ke, orang ni beli 0.250 ke, 0.130, 1 artik C je ke, tak kira. Campur semua. Mesti 5 sisi. Kak Fida tiap-tiap malam visualize kan. Alpha 8. Ini adalah teknik Kak Fida. Supaya esok kita bangun, kita dalam keadaan, dah ada jadual. Tak ada caca marba. Tak ada huru-hara. Nak buat apa Alamak, apa nak buat tak tahulah. Lama-lama tidur. Dah tak keluar sisi, tidur. Yes. Kalau nak buat online, kalau Kak Fida kata hari ni nak duduk rumah, penat nak buat online. Kan kita forever business owner. Kita boss, suka hati kita kan. Kalau kata nak buat online hari ni, Kak Fida akan pastikan masuk beribu-ribu duit dalam akaun Kak Fida. Dan Kak Fida boleh punch kat apps Forever to You. Yes. Yang penting satu hari tu keluar 5 sisi. Tak nak tahu.
Kok mana pun Kak Fida akan korek. Kak Fida akan momok kan. Contohlah, sekarang ni kita tahu ubat ketiak tak ada, ubat gigi tak ada, berry nectar tak ada, peach tak ada, kena semua beli kat X. Kat X pun ada yang tak ada, RTC tak ada. Kak Fida ada stok. Contoh, RTC Kak Fida ada 10. Kak Fida kata 2 je. Ni RTC ada 2 je lagi. Siapa cepat dia dapat. Lepas tu nanti mereka cakap, Kak Fida nak 2 Kak Fida. Kak Fida ada lagi tak Kak Fida? Kak Fida ada standby ni 3. Tapi ada orang lock. Sebenarnya tak ada pun. Ada orang lock ni. Kalau awak masuk dulu duit, awak punyalah. Pum, dia terus masuk 3 botol Kak Fida. Kak Fida ada lagi tak RCC? Ada 5. Tapi tu dah orang dah booking tadi. Kejap lagi orangnya ambil. Cuma dia belum bayar. Kak Fida kata, aku bida'ah je. Padahal orang kata, Kak Fida tolonglah bagi saya. Post kat saya. Pum, dia masukkan duit back in. 5. Settle 10 botol RTC aku. Kak Fida buat macam tu. Kalau Kak Fida rasa hari tu Kak Fida memang nak buat online. Kak Fida buat broadcast, Kak Fida PM satu-satu. Sampai Azlan kalau tengok Kak Fida dah pegang buku, dah pegang ni, dah pegang handphone, dah pegang pen, dia tak berani tegur. Tu tengah buat duit dah tu, biarkan dia. Mari ikut baba hati dia. Anak-anak jangan kacau ibu. Kalau Kak Fida keluar buat offline, Kak Fida akan pastikan orang tu VIP, closing. Paling teruk pun jadi ahli mesti beli set basic kita, aloe vera gel dengan RTC. Dan Kak Fida akan buat demo betul-betul sungguh-sungguh sampai closing. Selagi belum bawa duit dalam poket Kak Fida balik, Kak Fida tak akan balik. Katalah hari tu Kak Fida nak keluar tapi Kak Fida tak tahu nak jumpa siapa. Kak Fida keluar je. Cakap dengan baba, kita keluar. Nanti kita makan kat kedai burger tu. Kat kedai burger tu juga aku closing kakak tu. Hari tu nak keluar pergi photo state aja. Kak Fida cakap, kat kedai putus ni ada kakak yang gemuk tu. Kak Fida kata, cerita kelinai. Akak tak penat ke? Jalan badan macam gini. Penat Fida, kau tak tahu akak rasa. Kak Fida, akak kena ambil jalan penyelesaian ni. Saya ada jalan penyelesaian. Produk kau ada ke Fida? Sembelih terus. Kadang-kadang ada yang datang kat kita, dia tanya terus. Sembelih terus. Cocok jarum dia terus. Closing. Itu cara Kak Fida. Kak Fida tak akan balik selagi mana Kak Fida belum bawa duit balik. Barulah hari tu kita berkualiti, keluar berkualiti. Buat online atas katil pun berkualiti. Betul tak? Sebab Kak Fida punya KPI memang Kak Fida cash hari-hari. Bukan minggu, bukan bulan. Hari-hari. Setiap hari mesti keluar 5 cc, 5 cc, 5 cc. Kata tak boleh keluar 5 cc, tapi Kak Fida dah duduk kat paras platinum tu, Kak Fida tak akan jatuh. Mesti duduk kat 100 cc punya. 100, 120, 110. Macam itulah. Tapi sekarang, kalau nak duduk kat top PNM, kau punya PNM kena 500 cc. Sekarang punya challenge, jangan main-main. Tengok top PNM kita, bukannya 100.5, bukan lagi 50 cc, 70 cc dek. 500 cc, paling cikai pun nak masuk top PNM kena 300 cc. Yes. Tak percaya pergi tengoklah. Mami Cherry je 500 cc. Jangan main-main. Belum lagi CBMC dah, lagi siapa orang baru sekarang. Jangan main-main So kalau nak selamat untuk capai semua insentif, memang kena duduk kat platinum, PNM. Okay, so terima kasih dengan kita punya CBN level 2 GLT Siti Rafida. Thank you very much hari ini yang super sharing untuk kita. Sangat-sangat bersyukur hari ini dia sharing. Masya Allah, terkejut, memang hebat. So thank you very much. See you at the top. Thank you very much. Thank you. Bye. Bye.